Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Macam kita pagi ni Mdu akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit dan analysis untuk kita tengok ke mana arah pergerakan market. So apa yang dah berlaku semalam, kita dah pun breakout dan apakah akan continuously ke bawah tu nanti tu akan terangkan di chart dan tu akan pergi juga kepada short term dan long term punya view untuk tengok pergerakan Bitcoin. Okay guys, let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara 24 hours apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours malam ataupun hari Khamis. So inilah Coin Market Cap. So pertama kali kita tengok total market berada di nanti tu akan refresh dulu. Refresh ni so data 1.7, so still sama lagi untuk pada minggu semalam. So kita tengok BTC 41 sikit regain. So secara keluar kita tengok total market hanya drop sikit 0.12 saja, volume sedikit dropping 4.79. Kemudian Bitcoin juga sedikit dropping 0.01. So ini untuk semalam memang tak banyak berlaku perubahan yang drastik. Sebab apa? Yang berlaku sebenarnya bukan pagi semalam, kata expert hari Rabu punya quarter price market dah pun berlaku rejection dan kita expect akan tuju ke bawah lagi. So nanti tu akan tunggu short term dan long term punya pergerakan Bitcoin. So untuk DBC, untuk harga semasa untuk pagi ini, BTC berada di 36.7, sama juga lebih kurang pagi semalam tu, tak banyak maju juga, tak banyak berlaku perubahan. Kemudian Ethereum pun 2.6, so kata BNB 0.45, tengok hanya percentage tak banyak melakukan peningkatan sangat. Tapi apa yang kita ada, ingatlah Solana kena hack yang tu dengar tu hampir 300 bulan. Kalau ikutkan di Discord tu ada yang share, tapi Zul tak baca detail lagi pasal tu sebenarnya, tapi Zul dah dengar sebenarnya. So pun kata itu normal untuk berlaku, tapi pun kita akan tengok nanti sekiranya ada dua aspek nego dengan Solana. Adakah Solana drop sikit? Solana even kali tu pun tak betul, still lagi melakukan peningkatan 12%. So adakah Solana yang gerak ataupun Ethereum dua aspek under Ethereum kalau ikutkan. Sebab juga Zul pun tak baca lagi quarter news tu, memang tak sempat dah baca tu, sibuk dengan kerja sikit. So apa kan, let's go kita pergi ke chart untuk review market apa yang dah berlaku di Bitcoin. Sebab apa kita akan tengok chart di Bitcoin. Chart di Bitcoin akan menentukan pergerakan di altcoin yang lain. So inilah chart Bitcoin. So untuk semalam juga kita apa yang berlaku, kita akan ada opportunity untuk breakout ni, dan disebabkan kita test banyak kali gagal and high probability untuk dia kuartal juga untuk kuartal rejection. So dah pun berlaku rejection dan lower low ini kita buat low lebih pada yang ini. So now kita expected lower height, higher height dan lower low. So expected kita kan boleh buat higher height, higher low, kemudian barulah buat another lower low. So adakah price akan pergi ke sini? So ini adalah boleh, tapi apa berlaku untuk di 4 hours. Kita tengok 4 hours pun kalau kata sama juga berlaku 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle untuk try breaking above balik kata 37k. Dah kata untuk kata higher lower height yang sebelum ni tahu dah gagal. So apa yang expectkan price itu expectkan more drop ke bawah berbanding naik atas. So tapi adakah itu boleh berlaku? So kalau kita tengok stock RSI dan stock RSI, adakah support? So RSI kalau ikutkan RSI berada di bawah, so expected pun berlaku, kita ada good momentum untuk dia kata dah bawah 50 dan expected dia akan drop balik. So ini berlaku, tapi stock RSI dah pun berada di overbought. So meaning kita ada momentum untuk drop tu dah berkurangan, tapi kita still lagi kita ada confirmation dalam back kuartal dalam downtrend punya pergerakan untuk H4 punya RSI. So untuk hari ni apa yang berlaku, kita ada boleh possibility untuk ada retest sikit pun boleh hanya sampai kawasan ni saja. So minit berlaku, kita boleh berlaku sedikit kenaikan kemudian berlaku balik rejection. Tapi apapun ini dah pun kata gagal hampir kuartal 3 6 candle. So mostly berlaku price akan move sideways, kemudian kita akan expect price more drop ke bawah. So berdasarkan stock RSI, yes kita dah lost momentum je. So meaning ini bermakna expect price akan ada 2-3 candle lagi, expected kita akan buat sideways kawasan ni ataupun sedikit kenaikan untuk expected swing low ini, swing low to swing high. Kita ambil yang kecil je, swing low to side ni. So meaning kita akan expected price ada possibility hanya untuk bermain dalam kawasan ini. So meaning apa berlaku, price hanya buat kenaikan lebih kurang sikit je untuk kelainan, iaitu untuk sekadar untuk kita release stock RSI untuk kepada overbought sebelum dia drop balik ke bawah. So meaning expected price boleh buat sideways kawasan ni. So sama ada breakout dan nanti kita akan tengokkan data yang masa price tu dah sampai sini. So untuk itulah untuk short term. So untuk short term tu expected akan ada berlaku lagi dropping disebabkan kita expected dah buat pergerakan lower height, higher height,
lower low. So meaning kita akan seperti ada net pun sikit je itu untuk pergerakan high low. Kemudian seperti ada lower low pukul 35 dan kawasan punya support iaitu dalam 32. So kawasan ni memang walaupun jatuh kawasan ni Zosti hanya monitor je, tak buat sebarang transaction. So itu untuk short term punya pergerakan Bitcoin. So kalau ikutkan di daily kita kota daily lebih dahsyat kan. Daily di store RSI dah berada di overbought dan price dah pun cross antara biru dan orange ni. So meaning expected kita akan ada positif untuk dia drop more ke bawah untuk price kata more momentum. Kemudian RSI juga berada di kawasan 50 ke bawah. Dalam juga 50 kawasan adalah kawasan downtrend untuk kuartal BTC. So untuk daily kita more dropping. So mean dalam daily adalah dalam 24 hours kita akan expected price itu more akan drop ke bawah. Tapi dalam 4 hours, within 4 hours ada possibility untuk kita ada candle untuk melakukan satu candle untuk naik untuk kuartal stock RSI naik sikit kemudian baru drop balik untuk continue untuk daily dalam 1 hour. So ingat untuk pembacaan untuk market ini dalam daily kita more expected akan drop. So meaning opening untuk pagi ni expected untuk close malam nanti ataupun pagi besok expected open dengan ni kita akan candle merah lah. Senang kata daily kita akan nampak candle merah untuk 4 hour dalam within 4 hour daripada pukul 8 pagi nanti sampailah pukul 12 tengah hari expected mungkin kita akan tengok ada candle hijau lagi untuk kata small pump sebelum akan ada drop ke bawah. So itu untuk kata yang tu nampakkan untuk di short term untuk kata pergerakan tu ada possibility juga dia retest balik kawasan ni. Sekiranya kita ada retest kawasan ni dan breakout ni, so meaning itu yang kita nampak expected bullish regain power. Untuk first step kita dah breakout kita punya down trend line. So ini yang juga untuk terangkan 2-3 hari ni iaitu kita monitor yang satu trend line hijau ni. Sebaik saja Bitcoin berjaya break ni, meaning kita dah kuartal lari daripada downtrend punya movement untuk melakukan first step untuk pergerakan uptrend pula. So untuk sekarang kita gagal lagi break ni, so meaning kita masih lagi expected untuk downtrend. So bila downtrend kita akan expected price to more drop ke bawah. So sebagai investor inilah dua hanya tak buat sembarang pembelian, dua hanya tunggu untuk beli bila price to breakout ataupun kita expected another bottom kita akan expected mana last quarter di kawasan 30k tu punya strong support. So kenapa tu buy kat situ? So let's go kita pergi ke daily. So akan pergi satu chart lagi iaitu chart yang ini. So untuk terangkan anda tahu ialah macam juga 4 year circle. So sebenarnya sudah terangkan kat mana yang ini pun expected target pun dalam 28, 29. So kenapa ini berlaku? So expected dia akan tunjuk juga nada kata dia punya pattern. So kalau anda nampak pattern ni adalah channel. So meaning apa saja anda beri ni ialah continuously drop. So adalah channel rising channel ataupun anda tengok kata ada yang buat bull flag kat sini expected menunggu bull flag untuk sampai kawasan ni break 34 expected kita dah akan duduk more bawah. So kat manakah price target untuk at least yang tu ada pattern untuk yang ni. So macam juga sebelum ni tu ada measurement higher height to lower low expected kita akan point of breaking kat sini. So meaning price tu expected akan boleh sampai dalam 30 so dalam 29 so dalam kawasan 29. So ini adalah kawasan first target. Kalau ingin price break saja dia punya support atau minor support ni kawasan 34 break saja ni meaning kita expected more ke bawah iaitu kita kena buat bear flag iaitu expected price tu akan break kat mana price break tu akan more drastic kita expected yang ni kita akan bear flag sebelum ni kawasan ni. So yang ini kalau tu measurement lebih kurang sama je price target dia. Pemilihan ni so expected sampai ke 30 point of breaking. So macam tu terangkan semalam. So expected kadang-kadang break dalam 29. So now expected more dalam kuartal bearish market ataupun expected drop ke bawah. Disebabkan kita masih lagi dalam downtrend. So anda ingat price sekarang adakah downtrend, uptrend? Long term yes kita uptrend. Sentiasa melakukan kenaikan tapi untuk pergerakan yang ni kita akan expected kita downtrend. So untuk sekarang kalau siapa yang leverage macam Zul tak leverage. Untuk Zul ialah bagi Zul leverage ialah haram. So kalau untuk di spot yes Zul akan buat. So kalau anda yang kata no motion tak salah, anda boleh guna dia punya technical kat manakah anda untuk sekarang ni kalau ikut downtrend adalah terbaik untuk anda cari ke short positif macam dia. Untuk long term, untuk long adalah kata bukan terbaik sebab apa kita dalam downtrend. Sebaik saja kita break water hijau ni kepada non-muslim yang kata leverage. So anda boleh cari start long position bila price itu breakout ini. So meaning untuk downtrend kita akan cari short position, bila uptrend kita akan cari quarter long term punya quarter position tu. Itu kepada yang kata non muslim yang kata bermain
Aku kata bull market, aku kata bertrading, aku kata menggunakan leverage. So macam tu hanya menggunakan spot. So di BTC itu dah kata 4 hours, expectkan more drop bawah, expect mungkin akan hanya sikit je light untuk drop. So apa yang kan, hopefully kita berjaya break ini untuk expect kita lari daripada downtrend punya movement untuk bertukar kepada uptrend punya movement. So let's go kita untuk yang daily. Apa yang tu nak terangkan ini adalah yang chart ni tadi. So ini adalah daily punya chart untuk terang, untuk tunjukkan untuk anda, iaitu untuk orang kata untuk pergerakan 4 years punya circle. So expected 4 years circle untuk kali ni, even untuk kali ni kita dah follow betul-betul punya 4 years circle, iaitu downtrend untuk tahun pertama dalam 4 tahun, iaitu ataupun 3 tahun pertama bearish dan tahun keempat kita akan start bullish balik. So now tahun pertama untuk 4 years circle, so expected bearish, tahun kedua pun bearish, tahun ketiga pun bearish. So untuk data yang lama, bila untuk Bitcoin bottom up ataupun betul-betul Bitcoin jatuh ke dasar. So untuk berdasarkan kuartal yang data-data lepas iaitu 4 years circle sebelum ni, kita expect kita akan pergi tahun 2017 ataupun 2018. 2017 kita top, kemudian 2018 kita stop, kita start bearish market. 2019 20, 20 2018, 19, 20 kita bearish market, kemudian tahun 21 kita start buran balik. So kita tengok untuk pergerakan tahun 2028, start bulan 12, price jatuh sampai mana dan bilakah dia sampai harga terbawah ini ataupun bottom up. So kita tengok untuk pergerakan price masa daripada bulan Disember sampailah satu hari bulan. So bottom 17 Disember. Kalau boleh zoom out untuk anda kat sini, kita tengok dia tu kalau ikutkan yang ini, kita tengok expected sama juga, expected dalam 17 Disember. Kita start bila? Kita start dalam 19 Disember 17 ataupun awal tahun 2018 sampailah kuartal hujung tahun 2018. So meaning kita akan expect kita akan ambil 1 years untuk Bitcoin bottom up ataupun betul-betul sampai ke dasar dia. So berdasarkan tu data ni kita dah follow 4 year punya circle. So untuk currently kita ada expectation untuk price itu drop sampai bottom out itu hujung tahun ini. So hujung tahun ni sampai mana expectkan tahun nombor expect kalau kita nampak probably price tu dalam 4 November, Disember, kita akan tengok sampai bulan Disember lah. Kita Disember expected sampai kat sini. So ini adalah kuartal Disember punya pergerakan. Disember. So Disember 2022 expectation kita akan start melakukan kenaikan untuk expected ataupun kita nampak price tu akan start bottom out. So meaning kita untuk kuartal short term, untuk long term, yes kita ada banyak lagi movement. So movement sampai ni expected dalam 20k ke bawah. So ini adalah kata expectation seperti mana data-data iaitu bearish 4 year circle. So adakah boleh berlaku? Yes, boleh berlaku. So cakap dalam tu punya mind tu still lagi iaitu 4 year circle, dan juga ada juga possibility untuk cakap kita ada possibility untuk buat circle yang baru. So mungkin kita tak drop dah sampai 80%, kita hanya drop sikit je, kemudian kena naik pump untuk kenaikan tahun 22, kemudian barulah kita drop. Tapi untuk currently kita still lagi downtrend, tak ada lagi sebarang pergerakan untuk perubahan Bitcoin daripada downtrend ke uptrend. So untuk perubahan uptrend macam first confirmation ataupun first step untuk kita, itu banyak lagi step untuk ke depan, tapi untuk first step untuk daripada downtrend untuk uptrend iaitu kita perlu break dulu trend line ini. So kalau lakukan 2 hari lepas, hari Selasa, hari Rabu, kita ada potensi untuk break, kita gagalkan. Sebab apa? Juga kita store right side pun dah overbought dan berada. So meaning expected kita akan drop more ke bawah. So now pun dah drop. Untuk currently berdasarkan RSI dan stock RSI juga untuk di daily, yes kita ada skip melakukan kenaikan at least untuk RSI ni sampai ke 50 dan stock RSI kawasan ni. So ini hanya short quarter movement aja, short movement kita expected untuk di price. Probably kita akan ada another candle hijau untuk test balik trendline hijau ni one more time. Tu expected kalau dia retest quarter trendline ni, kalau kita retest banyak kali bagus, retest banyak kali ni expected dia akan weak, expected kita akan ada good momentum untuk naik. So hopefully itu yang kita dapat untuk first confirmation untuk kita melakukan daripada downtrend ke uptrend. So untuk sekarang kalau ikutkan Dolmo, selagi mana price tu tak break trendline hijau tu ataupun trendline ni, selagi tu Dol akan expected price akan drop ke bawah. So untuk Dol tak akan buat sebarang pembelian. So untuk siapa yang baru dalam market, saya sarankan untuk anda tahu ini, tunggu dulu. Yes, kalau price jatuh ia 32, 30k,
tiba-tiba price naik balik terus melakukan rally, anda tak buy di 30, tak masalah. Itu tak semua orang boleh dapat betul-betul bottom up. Yang penting kita tahu confirmation untuk price tu buat kenaikan. So now kita tahu confirmation tu adalah kerana price sedang melakukan downtrend dan kita ada high possibility lagi untuk price tu drop almost dekat 30k, dan kemudian kalau 4 year circle expected dalam 20k ke bawah. So untuk kali ni macam cakap, anda boleh follow betul. Dia tak buat sebarang transaction buy ataupun sell untuk Bitcoin lagi. Yes, dia akan cuba kat side Bitcoin tu buat dollar cost average sampai lah expected di strong resistance. Kali ni kita belum sampai di strong resistance lagi. So now dia hanya hold saja dia punya asset, kemudian dia akan untuk currently wait and see. Kemudian dalam wait and see juga dia sedang kumpul modal untuk buy dip nanti. So meaning untuk currently dia hanya tengok je market untuk confirmation, dan dia juga kuarter kumpul modal untuk buy masa price tengah di kawasan kuarter tu punya buy, iaitu kawasan 30 dan 20k. So, itulah kawasan yang tu look for buying untuk di crypto asset. So di Bitcoin long term dan short term itulah pergerakan. Hopefully anda faham pergerakan. Untuk siapa newbie adalah good time untuk anda learning 4 year circle, kemudian quarter patient. So apa kalau nak buy, expected anda boleh tunggu quarter confirmation drop ni. So even kalau price dah break ini pun kita still lagi boleh sideways dalam kawasan ini. Tu quarter kita boleh ada belum momentum, kemudian apa yang berlaku, price still lagi boleh drop. So even kita dah break trend line ni, price buat sideways, tak ada momentum, price still lagi break drop ke bawah. So drop bawah trend line ni still lagi valid untuk walaupun kita break ke atas, tapi still lagi boleh drop sampai ikut lagi trend line tu. Meaning kita dah mencakap lagi mana kita tak break quarter yang orange ni, trend line orange yang atas ni, sekali itulah kita dalam bearish market. So ini adalah hanya first step untuk kita momentum uptrend. Kemudian kita ada another step, iaitu step kedua kita perlu break 40, step ketiga kita perlu break quarter trend line, kemudian step keempat kita perlu break kita punya major bulk resistance. So ada 4 quarter confirmation yang kita perlu tunggu untuk continuously quarter uptrend. So first kita untuk di Bitcoin untuk kita tengok adalah break trend line. Kemudian break trend line tu, yes, kita ada one step untuk quarter uptrend. Kemudian kita perlu break 40, break trend line hijau, kemudian break juga tu punya major resistance. Barulah kita akan expected nak buat high baru, kita kena break dalam 60-62k, barulah kita akan ada expected untuk Bitcoin buat high baru. So untuk sekarang kalau nak invest, untuk sekarang biarkan dulu. So untuk start invest, kita akan start invest bila Bitcoin break kita punya trend line ni. Expected nanti kita akan buy untuk retest, breakout retest, anda boleh masuk sikit dalam 20%. So 20% kalau price naik anda untung, kalau drop kita akan expected akan drop lagi kawasan 30. Sebab kan dalam bearish market kita ada, ini baru bulan 2, so kita ada dalam 10 bulan lagi untuk tahun ni. Kalau ikutkan data tadi, kita expected 1 year sebelum kita bottom out. Kat manakah bottom out? Expected 80% kita akan ada high possibility untuk Bitcoin drop sampai dalam kata dia punya major support ataupun last support untuk Bitcoin, iaitu dalam price 26 dan 14k. Kalau kita break 26 ataupun trend line ni, mostly kita akan tengok price tu akan buat sideways yang lama. So ini cakap tahun pertama bearish market, kita hanya wait and see je, tengok pergerakan market macam ke manakah pergerakan market. Expected untuk tahun depan, tahun 23 dan 24, barulah kita akan start buy untuk monthly punya quarter pembelian untuk crypto. So untuk tahun ni kita hanya tengok expected dia akan untuk fight antara bullish dan bearish. So untuk currently bearish quarter dalam market, expected kita masih lagi downtrend. Now so expected more price itu drop bawah. So untuk investment bukanlah good position. Now kita hanya monitor saja pergerakan chart. So untuk kali kita tengok chart, price dah pun melakukan sedikit kenaikan. So apa yang expected dekat kita RSI dekat expected akan cross ni. Postly kita akan expected naik kenaikan seperti ini untuk sebelum dia berlaku rejection balik. Sebab apa juga price ni dah buat lower height, higher height, kemudian lower height, expected price dah pun breakout buat lower low daripada low ini. So ini expected berlaku higher height, lower low, higher low, expected another lower low untuk kita punya quarter oversold punya position. So ini apa yang berlaku expected untuk long term. Untuk short term kita akan melakukan yes, nampak kenaikan untuk price sampai 50. Dan apa yang berlaku, kita akan expected kita akan ada minor support di kawasan ini, minor resistance. So ini kawasan ni expected price itu boleh lagi untuk sampai return sebelum melakukan fail. So ini adalah quarter kita punya, hopefully kita quarter ada peluang untuk Bitcoin buat first, iaitu
market key in balik, aku kata expected volume. So expected ialah kata di 4 hours ni, expected untuk stock RSI akan melakukan peningkatan dan volume yang tinggi. Aku kata buying, expected price boleh breakout ni. Breakout itu bercakap kita akan expected untuk aku kata buat daripada first step kita daripada downtrend ke uptrend. So ini yang boleh berlaku, tapi Zul more expected to price more drop bawah berbanding naik atas. Kalau breakout atas ni ialah itu yang terbaik untuk semua dan untuk dia punya portfolio juga, untuk expected dia akan kembali regate untuk first step. Ya, apapun itu hanyalah first step. Kita masih lagi terperangkap dalam kawasan 40k dan 30k. Tu expected boleh naik 40k, dia akan exit sikit position untuk expected dia akan expected ada bound lagi ke bawah. Tu ini pun ini lama 2. Tu cakap kita ada 1 year untuk data yang lama, kita ada at least 1 year sebelum price betul-betul berada di bottom out. So senang cerita, untuk kalian bukan lagu untuk anda investment, tapi kalau anda nak cuba juga untuk short term, untuk swing trade, yes, anda boleh tengok time frame lebih kecil. Bagi Zul, dia dah tunjukkan anda untuk short term kita ada expected downtrend. Untuk long term pun kita memang lagi downtrend, tak ada lagi tanda-tanda untuk kita untuk bull trend. So itu untuk di Bitcoin, hopefully anda faham. So untuk pergerakan crypto market secara keseluruhan. So untuk kali ikutkan Zul punya portfolio, Zul punya portfolio hampir dah 30% Zul punya loss. Kalau ikutkan dah 8.7 seperti dalam 26. Nanti Zul akan tunjukkan Zul punya portfolio. So statistik, so ini adalah statistik untuk Zul punya, nanti Zul akan tengok dia recollect kat dia punya statistik expected itu 26%. Tu dah hampir 2 minggu pun Zul tak tengok portfolio, tapi Zul monitor kadang-kadang. So ini untuk currently, sebelum ni 26%, untuk Bitcoin currently Zul dalam loss 24%. Tu dalam tak lebih daripada 3,000. So expected kalau Bitcoin drop lagi dalam 32 ke bawah 30, Zul expected untuk Zul punya portfolio akan expected dalam loss. Even kalau Zul expected kalau Bitcoin drop sampai ke 50 bila support itu dalam 20k, so Zul expected untuk Zul punya portfolio akan loss dalam hampir 60 ataupun 70% daripada dia punya total investment, iaitu RM50,000 Malaysia. So meaning tak masalah, itu duit yang Zul boleh hold long term, tak masalah. Kita hanya downtrend, expected another 3 year remburan price akan lebih tinggi daripada price yang sebelum ini. Macam sebelum ni, iaitu masa tahun 2017 Bitcoin drop daripada 20k ke 3k, dan now tengok macam mana 4 years ke price sekarang berada di 60k, even jatuh 37k pun sekarang tak touch balik pun 20k yang kata low yang sebelum ini. So untuk price expected untuk sebelum ni, price tak pernah jatuh daripada kata ikutkan 2013, kita tak pernah price akan retest balik 20k high. So meaning apa yang possibility boleh berlaku, Bitcoin hanya boleh akan jatuh dalam kawasan 26 saja, 26 ataupun dia punya support ni dalam 26 ke 24 ada trend line. Kalau ikutkan anda buka tu punya weekly chart, kita nampak satu trend line ni. So trend line ni ada possibility untuk price bottom up kawasan ini, expected barulah berlaku kenaikan balik. So itu yang Zul expectkan boleh berlaku. So bila sampai kawasan ni dekat 30 ke 26 barulah Zul punya kawasan Zul nak looking for buying untuk crypto ataupun invest. Apapun itu bergantung pada data semasa bila price itu berada di kawasan ini, di kawasan 30 dan besar. So last untuk pagi ni Zul akan ada request sikit pasal 1 inch. So 1 inch ini Zul ada chart dia 1 inch. Zul akan tengok 1 inch. So Zul dah kata dah save itu 1 inch. 1 inch YE rasa tu buat di Binance. Yes, di Binance. So untuk YE kan dia akan pergi ke daily. Untuk YE price dah drop below support. So bila drop support, kat manakah expected price akan drop lagi? Kita akan seperti kita akan ada strong support almost di kawasan ini. So akan draw satu trend line. So ini. So meaning apa yang berlaku, price ada high possibility untuk drop lagi ke kawasan ini. So kita akan pergi ke 4 hours. Yes, kita ada drop. Price dah pun drop betul-betul di kawasan itu. Now expected price adalah, kalau ikutkan anda nak DCA, yes good. Tapi juga kita perlu tunggu lagi pergerakan Bitcoin. Bitcoin belum lagi buat pergerakan. So, kalau anda nak dollar cost sikit boleh. Tapi ikutkan ini pattern lah, price dah akan jatuh dan buat expected dalam bull flag, ataupun expected ni lah buat rising channel. So apa expected price akan turn more drop ke bawah continuously. Seperti mana di Bitcoin tadi, expected price datang atas adalah quarter rising, kemudian expected ialah continuous pattern ataupun price bearish, bear punya pattern, expected price akan more drop ke bawah. So untuk buy kali, untuk apa-apa saja coin, yes kita boleh monitor, tapi untuk buy sekarang bukanlah terbaik. Sebab apa? Disebabkan Bitcoin masih lagi berada di kawasan downtrend. So untuk ini kita akan ada support resistance. Kita dah sekiranya kita breakout trend line ni,
expected kita akan jumpa support, net support kita dalam kawasan ni, dalam 95 sen. So untuk currently untuk di Bitcoin drop ke 30, expected one in akan drop sampai ke almost $1 balik, iaitu $1. Untuk anda long term adalah good potential untuk anda buy kawasan ni. Itu pun bergantung kepada data di Bitcoin semasa di 30k. Adakah dia dah bottom out, adakah price sudah ready untuk dah pun kata first step, dah breakout kita punya downtrend. Sekiranya masih belum breakout downtrend, yes, anda boleh buy sikit, tapi jika nanti tu akan terangkan bila data itu berada, bila data price dah berada di 30, kita dapat data store RSI, kita akan tengok weekly, daily punya chart, apakah quarter performance, macam mana keadaan RSI dan store RSI sebenarnya, adakah pattern, adakah ada reversal pattern daripada quarter double bottom, kita ada betul lagi ada W, kemudian kata head and shoulder reversal, adakah ada pattern seperti itu, data-data yang menunjukkan price dah ready untuk naik. So kalau ada naik, barulah kita akan expected invest. Kalau tak ada, kita still lagi hold. Sebab apa cakap, kita ada within 1 years untuk expected, untuk 4 years ke sebelum ni, first tahun kita expected sebelum Bitcoin itu buat bottom out, ataupun sebelum expected Bitcoin betul-betul jumpa dia punya lantai sebelum buat kenaikan balik. So guys, rasa itu aja untuk pagi ni. Hopefully anda dapat faham apa yang Zul nak terangkan, iaitu short term dan long term punya pergerakan di Bitcoin. So guys, itu aja untuk pagi ni. So please like, please subscribe, share kepada rakan lain. So jumpa lagi malam ni, sebab ni hari cuti, tapi apapun untuk hari ni Zul ada beberapa urusan. So mungkin Zul akan on live balik di petang nanti. Bukanlah live, expected Zul akan bersama anda di Discord, mungkin di waktu petang. Kemudian di malam nanti Zul akan buat another review untuk hari ni. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan lain. So jumpa lagi malam nanti. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.